What's up bro, sis dan motherfucker sekalian, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the best palatau in the world. Ya, korang tak nampak aku sekarang dekat skrin korang sebabnya kalau siapa follow Instagram aku, dia tahu yang sekarang ni aku sedang menghidapi demam campak lah, kira positif chicken pox. So aku tak confident lah nak cakap depan kamera, dan kalau korang tengok pun aku rasa korang geli kot. Jadi baiknya video kali ni korang tengok je lah gambar yang korang nampak kat skrin korang sekarang ni, ataupun korang letak je phone dekat tepi dan dengar je apa yang aku nak cakap. Okay, ikutkan aku tak plan pun nak buat video sebenarnya, tapi disebabkan Raw hari ni, which is korang tengok video mungkin Rabu, jadi Raw semalam sedap gila lah bagi aku kan. Aku rasa macam tak boleh kalau tak buat video ni. Kena juga buat video dan sentuh pasal 6 benda yang berlaku. Secara keseluruhan bagi aku Raw semalam agak shock untuk nak tengok. Bukan the best Raw apa, tapi untuk tahun 2022 ini the best Raw. Sebab baru ada 2 je Raw untuk tahun 2022 ni. Tapi itulah, aku tak sangka Raw semalam boleh sedap macam yang kita tengok lah. Jadi kita mula cerita dulu pasal benda pertama, which is benda yang berlaku last kali dekat Raw minggu ni. Kita ada pencabar baru untuk Becky Lynch untuk Raw Women Champion, iaitu Doudrop. Satu keputusan yang aku tak expect langsung, sebab yelah hari tu dekat Day 1 kita tengok betapa performnya Liv Morgan. Ingatkan WWE dah sedar patutnya bagi Liv Morgan menang lawan dengan Becky Lynch, jadi mungkin Royal Rumble lah tempatnya kan. Tapi tak kan, bukan Liv Morgan pun yang menang match kali ni. WWE macam dah lupakan kot Liv Morgan, ataupun Liv Morgan akan menang Royal Rumble nanti punya, Royal Rumble punya match kita tak tahu. Nice juga kalau Liv Morgan menang Royal Rumble punya match. And then kita pun expect Bianca Belair lah, sebab nampak macam dia next in the line. Tapi kalau Doudrop tu kita rasa macam dia ni macam penambah rasa je. Dia ni macam ada kat dalam match ni untuk Bianca pin ataupun Liv Morgan pin, supaya boleh protect Liv Morgan ataupun Bianca. Tapi tak, yang menang kat sini adalah Doudrop. Satu benda yang bagi aku agak mengejutkan, sebab aku tak tahu macam mana diorang nak create a story between Becky Lynch dan juga Doudrop. Ya, dua-dua tu daripada consider UK, negara UK, United Kingdom, dan dalam masa yang sama juga dua-dua bawa watak jahat. Jadi itulah interesting untuk aku kat sini, dengan satu benda yang tak expect. Tapi macam mana WWE nak bawa story untuk Becky dengan Doudrop ni kan, story apa yang diorang boleh pakai kat sini. So yang tu kita kena tunggu dan lihat. Tapi aku boleh dapat feeling lah kat sini yang dekat Royal Rumble nanti yang Doudrop tak akan menang lah match ni. Kita mungkin akan nampak Becky return sebagai retain dia punya Raw Women Champion. And then next, cerita pasal Women Division lagi, kita nampak Nikki Cross. Nikki Cross dia khianat ataupun betray Rhea Ripley. Satu segmen yang bagi aku macam agak awkward. Benda ni kau boleh settle belakang kan. Tapi faham je kenapa dia buat kat atas gelanggang apa semua untuk jalan cerita. Dan dalam masa tengok diorang ni, macam aku rasa macam okay, something happen. Tak lama diorang punya team ni dah tak lama lah kan, dah mula ada nampak ni Rhea Ripley pun okay. Aku tak expect pun yang Nikki Cross akan jadi the first person yang attack Rhea Ripley. Tapi aku expect lebih Rhea Ripley yang akan attack Nikki Cross dulu kan, Nikki Ash. Sebab yelah Nikki Ash yang banyak buat masalah. Tapi lah tak nampak everything macam dah nak okay, diorang dah okay ke apa ke, walaupun Rhea Ripley macam terpaksa. Tapi last Nikki Ash yang serang Rhea Ripley dulu. So kat sini kita akan nampak shift of character untuk Nikki Ash. Tapi mungkin dia akan teruskan persona sebagai superhero. Cuma macam mana dia bawa watak jahat bila bawa watak superhero ni aku tak tahu. Tapi kalau ditukar persona pun aku pun tak sure jugalah. Sebab baru-baru ni ada cerita yang Nikki Ash ni asyik kalah sebab WWE nak bagi Nikki Ash ni bawa watak seorang yang menghadapi depression sebab asyik kalah kan. Tapi aku tak nampak pun yang karakter tu akan pergi ke arah tu. Dan mungkin WWE nak play safe, sebab yelah takkan nak bermain dengan watak-watak yang melibatkan mental health ni. Jadi itulah, kita tunggu dan lihat macam mana Nikki Ash akan dipakai dalam flow berwatak jahat pula. Dan obviously Royal Rumble, Nikki Ash dengan Rhea Ripley dua-dua dalam perlawanan Royal Rumble. Jadi pay-per-view lepas tu ke ataupun dekat Raw yang akan datang ke, kita akan dapat tengoklah Rhea Ripley berlawan dengan Nikki ASH. Cerita ketiga, kita habiskan terus pasal Women Division ni. Kita nampak Alexa Bliss akhirnya buat kemunculan setelah sekian lama. Tapi bukan kemunculan dekat tak gelanggang, kemunculan bila berjumpa dengan dia punya psychiatrist dia. So Alexa Bliss masih lagi berwatak
watak macam mana last kita nampak dia dulu, watak dia yang macam lebih ke arah watak mistik ataupun psikotik, apa benda lah, tik-tik yang kat belakang tu aku tak kisah, tapi watak-watak seram yang sejak dia join Firefly Funhouse yang Bray Wyatt punya lah. So dekat sini is either WWE nak teruskan watak tu ataupun disebabkan dia jumpa dengan pakar psikiatri ini, jadi mungkin sebenarnya ada cadangan untuk nak tukar karakter dia supaya hilangkan benda-benda mistik tu kan. Jadi pasal tu lah pergi berubat. Berubat dia dengan cara jumpa pakar psikiatri. So itulah, aku tertanya satu benda je kat sini. Kenapa Alexa Bliss dia masih dekat Raw? Aku rasa benda ni boleh diteruskan, tapi mungkin buat kat SmackDown kot. Sebab bagi aku SmackDown punya Women Division nampak nipis, nampak tak ramai, nampak tak padat. Jadi kau tengok Charlotte Flair lah. Kau tengok Charlotte Flair yang declare dia masuk dalam perlawanan Royal Rumble walaupun dia SmackDown Women Champion. Dan kalau dia menang, dia pilih siapa lawan dia dekat WrestleMania. Obviously lah dia tak akan menang kan. So itulah, nampaklah betapa nipisnya roster yang ada kat SmackDown. Jadi better Alexa Bliss ni pergi ke SmackDown dan sambung feud dengan Charlotte Flair hari tu. Sebab macam, bukan nak kata tergantung, tapi itulah aku rasa macam boleh je nak menyambungkan. Sebab dari situlah Alexa Bliss kena pick off kan, ke mana dia hilang lama kan. Sebab Lily dah tak ada, Charlotte dah hancurkan apa semua. Aku rasa boleh je sambung slow-slow daripada situ. Itulah, demi menyelamatkan SmackDown punya Women Division yang bagi aku memang nipis dan tak ada depth, langsung tak ada depth. Tapi excited lah dapat tengok Alexa Bliss setelah sekian lama. Cerita keempat, cerita Grayson Waller muncul lagi dekat Raw minggu ni, serang AJ Styles. Kali ni dia sentuh AJ Styles dulu, disebabkan tu Austin Theory kalah via disqualification. Tapi Austin Theory macam relax janji dapat dia punya selfie tu. AJ Styles, kenapa kalau korang tak tengok NXT, korang pelik lah kenapa Grayson Waller ni duk serang AJ Styles kat Raw kan. Kalau korang tak tahu, besok dekat NXT kita akan tengok AJ Styles lawan dengan Grayson Waller dekat main event lah, one on one. Yes, AJ Styles akan bergusti dekat NXT untuk kali pertama. Kalau korang tak tahu juga, hari tu dekat NXT New Year Evil kita nampak Riddle. Riddle dia geng dengan MSK lawan dengan kumpulan Imperium, Walter dan juga itulah Fabian Aichner, Marcus Barthel. So adakah ini trend yang kita akan nampak lepas ni dekat NXT, which is lepas Riddle ada AJ Styles, lepas AJ Styles mungkin ada superstar lain daripada Raw ataupun SmackDown akan turun ke NXT untuk bantu episod mingguan tu naik rating. Mungkin lah, itu aku punya pendapat aku. Sebab tak nampak dah WWE layan NXT ni setanding dengan main roster dari segi kalau nak buat brand split ke apalah. Tapi kira bagus jugalah WWE tak terus menenggelamkan NXT ni dengan biarkan dia macam tu je. Dia hantar juga AJ Styles untuk bantu rating, dalam masa yang sama bantu lagi karakter Grayson Waller ni untuk lebih menyinar. Ada AJ Styles untuk bantu dia, dapat olah orang tengok NXT minggu tu dan kenal siapa Grayson Waller. Yang kelima, ini sedih sikit lah, dan aku pun tak expect benda ni akan berlaku dekat Raw minggu ni. Raw Tag Team Champion bertukar tangan. Yep, ini bermakna Randy Orton dan juga Riddle, RK Bro tewas diorang punya Raw Tag Team Champion. Satu keputusan yang bagi aku tertanyalah kenapa sih? Kenapa? Okay, bukan aku nak menjatuhkan kumpulan Alpha Academy. Tak, sebab bagi aku kalau bukan RK Bro sekarang dekat Raw, siapa yang patut kalahkan RK Bro ni buat masa ni? Yes, Alpha Academy. Sebab bagi aku Otis is on the roll. Mungkin Chad Gable tak, tapi ada something yang special about kumpulan Alpha Academy ni melibatkan Otis, dan diorang deserve je untuk kalahkan RK Bro ni. Tapi bagi aku bukan sekarang kan. Tapi mungkin WWE takut diorang pull the plug sebab diorang fikir situasi macam Liv Morgan lah. Takut lepas ni orang dah mula tak heran dengan Otis. Baik bagi orang heran dekat Otis sekarang, baik bagi Alpha Academy ni menang Raw Tag Team Champion. Itu apa yang aku rasa lah kot. Tapi aku pun tak tahu the reason sebenar kenapa RK Bro kalah. Tapi bagi aku tak patut. Aku rasa walaupun untuk championship boleh je bagi RK Bro kalah via DQ ke via count out ke, tapi at least diorang kekal lagi sebagai Raw Tag Team Champion. Aku rasa benda sedap macam ni jangan potong dulu, unless diorang nak buat story
yang ada journey antara Randy Orton dan juga Riddle, rampas balik title tu. Mungkin dia ada story nak tell kat situ kan, macam mana Randy dengan Riddle yang dah kalah tag team champion ni cuba sama-sama together dapatkan balik tag team championship ni. Kalau nak buat something macam tu, aku boleh terima lah. Tapi kalau ada sebab lain ke apa ke, aku tak tahulah okey ke tak untuk stopkan momentum yang ada pada RK Bro ni. Sebab aku rasa selain daripada RKO is out of nowhere, benda ni totally out of nowhere lah. Kau tengok reaction fan kat keliling gelanggang pun tak ada siapa yang expect RK Bro akan kalah. Dan aku pun sama, seriously tak expect langsung. So itulah apa pendapat korang pula. Korang rasa okey je ke Alpha Academy menang Raw Tag Team Champion, atau RK Bro sebenarnya patut kekal? Cuba korang komen dekat ruangan komen kat bawah. Dan last sekali, tapi sebelum aku teruskan, aku bercerita panjang ni tanpa henti, tanpa cut video kali ni. Kalau korang tak tekan lagi butang subscribe, I don't know what to say lah. Jadi make sure korang tekan dulu butang subscribe, tekan sekali butang loceng, share belah butang subscribe. Dan aku di channel satu lagi, channel Hazwan Shah Bebe. Kalau korang nak support aku dekat channel tu juga, make sure korang subscribe aku dekat channel Hazwan Shah Bebe, dan butang bell dekat sebelah butang subscribe dekat channel Hazwan Shah Bebe tu. Poin yang keenam yang ada dekat Raw minggu ni adalah pasal Brock Lesnar. Seriously guys, Brock Lesnar minggu ni muncul dengan Paul Heyman. Aku rasa promo dekat Raw minggu ni memang gold lah, memang terbaik. This is the best Brock Lesnar untuk beberapa, katalah the past 10 years, the past 15 years. Bagi aku, ini Brock Lesnar yang paling aku enjoy nak tengok. Hari tu aku dah risau bila Paul Heyman patah balik ke Brock Lesnar, sebab aku lagi suka Brock Lesnar buat promo dia sendiri. Aku rasa benda tu lagi fun. Okay, bila Paul Heyman dah kembali ke Brock masih teruskan buat promo dia sendiri. Dan wow, benda tu best lah. Aku rasa this is so good. Aku nak Brock terus kekal macam ni, terus bercakap macam ni, sebab bagi aku benda ni fun. Dan apa yang Brock buat dekat Raw minggu ni, bapak fun gila. Lagi-lagi dengan knock joke tu kan, apa Bobby who? Exactly. Aku rasa jauh meninggalkan Matt Moss dengan Corbin punya punchline dekat SmackDown. Seriously, terbaik gila Brock Lesnar punya promo minggu ni. Aku sangat suka. This is the best version of Brock Lesnar untuk aku setelah sekian lama. Nampak bahaya, nampak dangerous, dan dalam masa yang sama nampak fun. Jangan lupa satu benda Brock Lesnar yang sekarang ni, yang kita risau part time tak muncul bila dah jadi champion ni, dah muncul dekat Raw minggu lepas, dah muncul dekat SmackDown minggu lepas, muncul lagi dekat Raw minggu ni. Kalau dia terus kekal keep on muncul macam ni, tanpa menghilang ke apa ke, sekali-sekala hilang tak apa. Sebab Roman pun macam tu kan, sekali-sekala tak apa. Aku okay kalau Brock nak terus kekal jadi champion, seriously. Tapi kalau mulalah nak menghilang 2-3 minggu, lepas 2-3 minggu muncul balik pay-per-view lepas Royal Rumble, aku tak tahulah pay-per-view apa, tapi time tu kalau tiba-tiba dia tak muncul jadi champion ke apa ke, yang tu tak maulah. Aku nak Brock muncul sebagai champion, dekat pay-per-view pun ada sebagai champion, dan teruskan bawa watak macam ni lah. Seriously fun dan best. Dan cerita pasal Bobby Lashley pun, aku okay je Bobby Lashley terkena macam tu, sebab bagi aku memang Brock punya punchline tu win teruk kot. And then bila dah habis promo tu, kumpulan The Hurt Business datang serang Bobby Lashley. Persoalan aku sebenarnya, kenapa hari tu kau nak satukan balik Shelton Benjamin dan juga Cedric Alexander kalau kau tak ada planning untuk diorang? Diorang keep on jadi jobber, dan sekarang ni bergusti dekat weekly show main event. Main event yang show yang aku yakin ramai gila orang tak tengok. Diorang kat situ, diorang berlawan kat situ, dan dekat situ pun diorang kalah. So nampak tak betapa teruknya Shelton Benjamin dengan Cedric Alexander ni. Jadi at the first place tak perlu pun nak satukan balik Hurt Business ni kalau korang tak ada plan. Kalau ada plan nak jadi ganas balik macam dulu, tak apa. Ni tak, kau satukan tapi lepas tu habuk pun tak ada, tak jadi apa pun. So sia-sia je lah sebenarnya. Dan untuk bagi Cedric dengan Shelton pergi serang balik Bobby Lashley tu macam tak perlu. Diorang patut dah serik kot. Diorang pernah berdua nak jatuhkan Bobby pun tak berjaya. Kenapa nak ulang balik benda yang sama kan? So aku rasa Hurt Business dekat Raw minggu ni, ataupun diorang disatukan baru-baru ni, bagi aku tak perlulah. Bagi aku benda tu semua buang masa, unnecessary effort. Tapi promo Bobby dengan Brock Lesnar minggu ni bagi aku memang masterpiece lah. Dan this is the best version of Brock Lesnar untuk aku. So
Itu dia guys. Macam mana dengan korang? Korang enjoy tak tengok Raw minggu ni? Bagi tahulah dekat ruangan komen kat bawah. Dah lama aku tak rasa enjoy tengok Raw, tapi kali ni aku enjoy. Okay, jemput layan 4 video yang korang nampak dekat skrin korang sekarang ni. Itu saja untuk video kali ni. I'll see you guys again in the next video. Terima kasih. Datang lagi. Mother Father.